Marilah kita mula-mula sekali melihat bumi ini yang dinamakan sebagai bumi emas. Bumi emas ini dalam sejarah yang paling awal yang dapat kita kesan, dilukis oleh seorang pengembara yang bernama Ptolemy, berasal daripada Mesir. Dia mengembara ke sebelah timur. Tujuannya lah untuk mencari syurga. Dan dia adalah orang yang antara agama sebelum agama Nabi Isa. Barangkali juga dia beriman dengan Nabi Isa, barangkali tidak. Dan dia ingin mencari apa yang disebut dalam Bible, iaitu apa yang mereka sebut sebagai Garden of Eden. Garden of Eden ialah mereka percaya di mana letaknya tempat Adam dan Hawa, Adam and Eve, Nabi Adam dan Hawa. Mengikut percaya mereka, dia bukan duduk di syurga di atas langit, tetapi di atas muka bumi. Mereka mencari dan mereka temui satu bumi yang mereka jangka inilah tempatnya. Walaupun ini mitos, tetapi itulah yang mereka sebut dengan negara kita. Disebutnya Aura Charonesis, iaitu semenanjung emas dalam bahasa Greek. Cuba kita lihat di sini. Peta ini dilukis pada satu Mei. Kita lihat garis khatulistiwa itu lalu tengah-tengah tanah Melayu. Tetapi sekarang tanah Melayu, khatulistiwa ini berada di selatan Singapura. Saintis ataupun kaji ahli kaji bumi menjangkakan seluruh Asia Tenggara pada awalnya satu tanah, lalu pecah, berkecar melalui muka bumi ataupun gempa bumi yang sangat besar yang memisahkan Sumatera daripada tanah besar, memisahkan Jawa, memisahkan Borneo, sehingga akhirnya kita terpisah. Sebab buktinya khatulistiwa ini sekarang berada di selatan Singapura. Tetapi pada peta ini dia duduk tengah-tengah semenanjung, seolah-olah dia satu tanah. Cukup menarik. Peta yang dikaitkan dengan Kepulauan Melayu tidak wujud. Dan ada dua buah bandar yang besar di sini. Satunya bernama Primula, dan satu lagi namanya ialah yang susah nak baca di bawah itu, Cole, C-O-L-E. Apa nak baca tak tahu, tapi ini tulis oleh Ptolemy. Lalu orang Terengganu mentafsirkan Primula ini ialah satu bandar di Terengganu. Maksudnya Terengganu bumi yang paling maju satu masa dulu. Dan bandar yang satu lagi Cole. Lalu ahli sejarah Terengganu cuba kena pasti Cole dengan Kemaman dan Primula dengan Kuala Terengganu. Saya rasa tidak benar. Sebab peta ini menggambarkan dua bandar ini telah pecah, dan barangkali dia berada di Filipina sekarang. Barangkali tidak, barangkali Borneo, tetapi itulah sejarah yang dihubungkan dengan bumi kita. Mereka datang ke sini, mereka temui bunga ini. Mereka sebut Flower of Paradise, sebab mereka jangkakan kita adalah syurga. Jadi budaya inilah yang menyebabkan mereka menyebutkan bahawa kita adalah bumi emas. Dan mereka temui burung ini, namanya Birds of Paradise, burung syurga ataupun burung kasawari, bukan, burung cendrawasih. Oleh sebab itu mereka temui satu makhluk yang ajaib yang tidak dapat di mana-mana dunia, iaitu burung ini yang sangat ganjil, tak pernah ditemui di atas muka bumi. Jadi mereka membuat satu kepercayaan karut bahawa dia berada di kayangan. Kita inilah yang menghubungkan bumi ini dengan Eropah. Dan mereka juga datang ke sini. Dalam konteks orang barat, gunung ini dinama Gunung Ophir, Mount Ophir. Di sini kita panggil Gunung Leda. Kenapakah mereka sangat mementingkan Gunung Ophir? Sebab Gunung Ophir tersebut dalam Bible. Gunung Ophir mengatakan dalam Bible, sebab sejarah sebelum Islam, maka Bible menjadi tema kepada kajian Asia Tenggara. Di dalam Bible disebut Nabi Allah Sulaiman AS menghantar jin untuk mengambil emas daripada Mount Ophir. Ini kisah Bible. Jadi orang yang Kristian hari ini, orang Yahudi, dia percaya bahawa emas yang digunakan untuk membina istana Sulaiman diambil daripada bumi emas yang disebut sebagai Mount Ophir. Kita sebut Gunung Leda. Hari ini pun kalau kita pergi ke Johor, mereka panggil Mount Ophir. Maksudnya ini kepercayaan yang tak dapat dibuktikan, tetapi inilah yang menjadi sejarah awal tanah Melayu.
Mereka temui satu bandar yang besar yang penuh dengan emas. Dalam sejarah mitos mereka, mereka sebut gold mas, sekarang dipanggil gemas. Gemas ini ada cerita cukup menarik sampai hari ini. Daripada Gemas ke Gunung Ledang ada terowong yang sangat besar. Terowong ini terowong emas. Tetapi orang Melayu tidak tahu, setiap penjajah daripada Portugis mengambil emas pada lorong ini. Begitu juga Belanda, begitu juga Inggris. Sehingga hari ini TV3 buat satu kajian arkeologi yang masuk dalam terowong tersebut. Terowong itu sangat panjang, masih wujud sampai hari ini. Dan itulah lorong emas yang dikatakan diambil emasnya untuk dibawa oleh jin ke pembinaan Istana Sulaiman. Cerita ini cerita karut. Tetapi cerita inilah yang menjadi motivasi orang Barat untuk datang ke Timur. Ini ialah peta yang ditulis pada ketika zaman kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah datang ke Timur dan mereka telah melukis garis bujur latitude dan altitude. Tujuannya untuk meletakkan koordinat. Apabila sampai di sini, mereka harus solat dan hala kiblat harus ditetapkan. Jadi mereka melukis peta dan peta tanah Melayu seperti itu. Tadi kita lihat seluruhnya adalah satu ketul, satu tanah saja. Tetapi ketika kurun yang ke-8, ke-7, dia telah mula pecah. Dan yang dilukis di bawah itu Jaziratul Zinj ataupun Zabash ataupun Zanash ataupun Zinj, sebab dia tak ada titik dibuat kemudian. Ialah Pulau Jawa. Pulau Jawa telah wujud dalam kurun pertama. Maksudnya kurun pertama belum wujud, tetapi dalam kurun yang ke-7 sudah wujud. Wallahu a'lam, bumi ini telah pecah. Dan barangkali juga Sumatera telah pecah. Dan Atoba membuktikan bahawa Sumatera dengan tanah Melayu mempunyai fauna dan flora yang sama. Maksudnya ada satu tanah. Saintis membuktikan Sumatera dan tanah Melayu Malaysia semenanjung satu bumi yang asal, dipisahkan oleh geologi. Kita lihat, mereka kata peta tanah Melayu tidak tepat. Tidak tepat berdasarkan kepada peta sekarang, tetapi barangkali tepat sebab dia menggunakan falak, ilmu falak, merujuk pada bintang. Mereka mengembara dan melukis berdasarkan pada bintang. Oleh sebab itu peta bukan dilukis melalui perjalanan di atas muka bumi, benar di atas muka bumi, tapi berpandukan bintang. Maka ini barangkali tepat pada masa itu, kurun yang ke-7. Dan ketika itulah orang Islam memanggil dalam sejarah Islam, umpamanya yang tulis oleh Ibn Athir Al-Kamil fi Tarikh ataupun Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia sebut bumi ini ialah bumi yang disebut sebagai Al-Hindi Asy-Syarqiyah, India Timur. Dalam konteks Islam, bila disebut India, maksudnya kita, bukan India sekarang. Oleh sebab itu mereka jumpa Asam Jawa. Asam Jawa ini disebut sebagai Tamar Al-Hindi, Tamar India. Inggris panggil Tamrin. Maksudnya Hind, maksud di sini ialah Jawa. Asam Jawa, Tamar Hind. Maksudnya India yang dimaksudkan dalam tulisan kebanyakan penulis Islam, maksudnya kita. Oleh sebab itu mereka mengatakan bangsa yang India ini bangsa yang maju. India yang ada sekarang itu India Barat yang tidak dikenali ketika itu. Yang dikenali ialah India Timur. Dan di sinilah kemudiannya Belanda, Portugis datang dan menubuhkan syarikat India Timur. India Timur maksudnya Melayu. Dan oleh sebab itu mereka datang sebagai peniaga kapitalisme. Akhirnya mereka menjadi kuasa kolonial yang menjajah kita. Ini sejarah latar belakang umat Melayu sebelum Islam dan selepas Islam. Dan sebelum Islam juga kita lihat orang Melayu sangat hebat. Mereka membina kapal yang besar. Ini terdapat di dinding Borobudur. Kita tidak pentingkan Borobudur itu, tetapi budaya sebelum Islam, mereka membina kapal yang besar yang mengembara ke seluruh dunia. Dan kapal ini dipanggil Jong. Barat mengatakan Jong ialah istilah Cina. Tetapi kajian etimologi, filologi mengatakan Jong ialah bahasa Melayu tersusun yang dipinjam oleh Cina. Buktinya dalam peribahasa Melayu ada sejarah, ada perkataan 7 Jong masuk, anjing masih bercawat. Peribahasa ini wujud secara asli dalam budaya Melayu. Maksudnya Jong ialah kata-kata Melayu yang asal, ditiru oleh Cina, ditiru oleh Barat dengan nama Jang. Ini menggambarkan masyarakat ini yang mengembara ke seluruh dunia
yang mengadakan hubungan sampai ke Mesir. Zaman Firaun ada puteri yang bernama Cleopatra. Dia sangat minat dengan bunga cengkeh. Bunga cengkeh hanya dapat di alam Melayu. Bermaksud kita jangkakan alam Melayu dengan Mesir telah wujud zaman Cleopatra lagi. Bahkan kata Hamka dalam Al-Quran ada satu kata Melayu, ialah kata kafura wa mizajuhu kafura. Ini pandangan Hamka. Tetapi kafura ini sudah menjadi bahasa Arab, sebab perhubungan antara Arab dengan Melayu sejak daripada awal sebelum Islam lagi. Lalu perkataan kafur ini telah masuk dalam perbendaharaan Arab, sehingga Allah menggunakan wa mizajuhu kafura. Dalam syurga ini ada minuman yang namanya kafur. Hakikat kafur wallahu alam, tetapi nama kafur itu ialah Kapur Barus. Barus ialah pelabuhan di Sumatera. Oleh sebab itu tanah Melayu atau Melayu atau Jawiyun ini sangat dikenali di sebelah Timur Tengah, dan kita adalah bumi yang sangat maju satu masa dulu.